Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Siti Zakiah binti Melati Samsi. Saya merupakan pensyarah di Fakulti Perniagaan Multimedia Universiti Melaka dan juga Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan juga alumni. Saya telah berkhidmat selama lebih 12 tahun di Universiti Multimedia sebagai seorang pensyarah. Sebenarnya banyak subjek yang saya dah ajar, termasuk subjek yang berkaitan dengan teknologi maklumat. Tapi antara subjek yang paling banyak saya mengajar ialah subjek electronic business, kerana subjek tersebut adalah subjek yang sangat penting untuk semua pelajar yang mengambil jurusan perniagaan akan didedahkan dengan asas-asas perniagaan online. Mereka belajar dalam konteks teknologi, dalam konteks pemasaran, dalam konteks business idea, pitching, macam mana untuk mendapatkan satu idea perniagaan online yang baik. Dan melalui mata pelajaran tersebut, saya jadikan satu asas untuk mereka memulakan perniagaan. Jadi dalam kelas mereka akan berbincang dalam kumpulan, selepas tu menghasilkan satu idea perniagaan. Daripada idea perniagaan tersebut mereka kena pitch ataupun bentangkan kepada panel-panel. Pada mulanya saya buat tu di dalam kelas untuk aktiviti ataupun assignment dalam kelas semata-mata. Tapi setelah beberapa tahun mengajar subjek yang sama, saya nak tambahkan sedikit cabaran kepada para pelajar. Jadi saya cuba jadikan dia satu pertandingan. Dan pada peringkat permulaan, pertandingan tersebut juga adalah di antara pelajar-pelajar sendiri. Jadi di dalam kelas, di dalam subjek yang sama. Dan pada tahun 2018, kalau tak silap, kami berbincang untuk menjadikan pertandingan tersebut sebagai satu pertandingan yang bersifat bertaraf antarabangsa, iaitu International E-Business and Entrepreneurship Education, Entrepreneurship Idea Competition. So daripada bukan sahaja pelajar daripada MMU, bukan sahaja pelajar daripada Fakulti Perniagaan boleh memasuki ataupun bertanding bersama-sama dalam pertandingan bisnes idea tersebut, tapi pelajar-pelajar daripada universiti-universiti dalam Malaysia dan juga pelajar-pelajar daripada universiti-universiti antarabangsa boleh turut serta untuk menyertai pertandingan tersebut. Jadi alhamdulillah untuk tahun pertama bukan saja pelajar daripada e-business yang terlibat dalam pertandingan, tetapi pelajar MMU yang mengambil mata pelajaran entrepreneurship juga terlibat ataupun menyertai pertandingan tersebut. Dan pada tahun pertama kami telah berjaya untuk mengumpulkan lebih kurang 110 business idea. Dan mereka bertanding dalam satu pertandingan bersifat international, bertaraf international. Okey, pertama sekali kita kena faham salah satu daripada hala tuju MMU ataupun objektif ataupun salah satu daripada visi MMU ialah untuk melahirkan pelajar yang mempunyai sifat-sifat entrepreneurial. Itu yang pertama. Jadi, bila saya diamanahkan untuk menjadi koordinator subjek ni, saya merasakan adalah sangat-sangat penting untuk saya membawa hala tuju pelajar-pelajar saya ataupun pelajar-pelajar fakulti bisnes ni untuk mencapai tujuan ataupun visi yang dimahukan oleh universiti. Jadi, platformnya adalah subjek e-business. Jadi bila kita bincangkan melalui mesyuarat penganjuran e-BEST tu, saya nak pastikan semua pelajar yang mengambil mata pelajaran e-BEST ada pengalaman untuk berfikir mencipta satu idea perniagaan baru. Yang kedua, bila dia berfikir untuk mencipta satu perniagaan baru, kita ajar pula untuk pitch the idea. Maksudnya untuk membentangkan idea mereka kepada
halayak ataupun kepada panel-panel yang kita lantik. Maka sifat atau perasaan untuk menjadi seorang entrepreneur tu dapat disemai semasa mereka masih lagi menjadi seorang pelajar. Kalaupun di masa akan datang mereka tidak menyertai pasaran kerja, sekurang-kurangnya mereka ada pengalaman untuk membina ataupun memulakan satu perniagaan. Walaupun pengalaman tersebut adalah pengalaman yang paling asas, sekurang-kurangnya MMU telah pun menyediakan mereka untuk menghadapi alam perniagaan tersebut. Untuk impak kepada keseluruhan, saya anggap ialah keseluruhan komuniti lah. Jika sebelum ni kita tak nampak sangat entrepreneurial mindset di kalangan pelajar maupun staff, tapi bila kita mulakan eBest, kita telah wujudkan satu suasana yang mana semua orang, sama ada pelajar ataupun staff, sentiasa nak mencipta ataupun nak datang dengan satu idea perniagaan ataupun satu inovasi perniagaan yang menarik, yang boleh dipertandingkan dalam masa yang sama. Bukan saja untuk dipertandingkan, tapi insya-Allah jika idea tersebut baik, boleh diketengahkan dan dibantu oleh beberapa pihak di MMU, contohnya EDC, untuk dikembangkan idea tersebut dan menjadi satu idea perniagaan yang boleh dibesarkan dan juga menjadi asas kepada perniagaan di masa akan datang. Okey, kita mendapat beberapa penyertaan daripada universiti-universiti luar negara. Contohnya Pakistan, Indonesia. Kita juga ada penyertaan luar daripada India. Dan salah satu daripada peserta-peserta tersebut juga menerima antara hadiah-hadiah terbaik yang ditawarkan melalui eBest. Antaranya pelajar-pelajar daripada Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Teknologi MARA, MMU, pelajar-pelajar daripada pelajar-pelajar yang mengambil subjek Electronic Business, pelajar-pelajar yang mengambil mata pelajaran Entrepreneurship, bukan saja daripada Fakulti Perniagaan tetapi juga daripada fakulti-fakulti lain yang mengambil mata pelajaran berkaitan dengan Entrepreneurship. Ada juga participation daripada luar negara seperti daripada Universiti Mercu Buana, Universiti daripada Pakistan dan juga universiti daripada India. Dan ada sebahagiannya merupakan Faculty of Business Partner University, universiti yang telah bersama-sama kami dalam exchange program ataupun program pertukaran pelajar. Okey, sebenarnya untuk melaksanakan satu event ataupun satu acara yang sangat besar dengan beribu-ribu participation daripada pelbagai institusi, pelbagai level pula tu, saya tak boleh lakukannya seorang diri. Pertamanya, saya mendapatkan persetujuan daripada fakulti dan juga sokongan daripada rakan-rakan, terutamanya pensyarah-pensyarah, untuk sama-sama menggembeling tenaga menjadi ahli jawatan kuasa. Selepas kita set up jawatan kuasa, kita juga jemput jawatan kuasa daripada fakulti lain, dan saya juga menghubungi pihak EDC untuk mendapatkan sokongan. Pihak EDC dengan sangat berbesar hati juga menyokong penganjuran tersebut. Jadi dengan adanya sokongan EDC, dengan kontak-kontak yang diberikan EDC, dengan sokongan daripada fakulti dan juga rakan-rakan daripada fakulti lain sebagai ahli jawatan kuasa, kami bergerak sebagai satu pasukan, mendapatkan perkhidmatan juga daripada external judges yang profesional daripada lapangan, daripada industri, dan kami bawa mereka ke MMU untuk melihat sendiri hasil-hasil dan idea-idea yang diketengahkan ataupun dibentangkan oleh para pelajar. Untuk menjadi seorang staff yang intrapreneurial, sebenarnya kita yang pertamanya kita kena ada
entrepreneurship mindset. Maksudnya minda kita sebagai seorang entrepreneur sentiasa yang pertama mahukan cabaran. Kita nak buat sesuatu yang baru. Kalau saya nak jadi orang yang senang bekerja, saya tak perlu susah-susah hati buat benda lain selain daripada apa yang tertulis dalam KPI saya. Saya cuma boleh fokus research dan juga fokus untuk mengajar dalam kelas. Tapi bagi saya, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berimpak, kita kena buat satu perkara yang lebih mencabar. Contohnya macam penganjuran e-best. Itu adalah satu penganjuran yang sangat-sangat mencabar dengan masa yang singkat, sebab pertandingan tersebut dianjurkan semasa semester pendek, masa sangat-sangat singkat, kemudian dengan cuti-cuti umum yang terlalu banyak, dengan juga kekangan keuangan, tapi yang terbaiknya ialah kita dapat participation yang besar, penglibatan pelajar yang besar. Itu sangat-sangat memberi semangat dan motivasi. Jadi bila kita mampu untuk menghadapi cabaran tersebut, maka kita dapat menganjurkan satu acara yang baik dari segi penganjuran dan juga mendapat sambutan yang baik. Yang keduanya, sebagai seorang pensyarah, saya tak boleh juga duduk sentiasa dalam universiti. Bagi saya, untuk menjadi seorang yang kita juga ada peranan untuk membantu masyarakat. Jadi pada tahun 2019-2018 saya banyak juga terlibat dalam aktiviti mentoring di luar. Ada beberapa syarikat yang melantik saya sebagai mentor dalam membantu perniagaan mereka. Jadi saya bantu seadanya lah, semampunya, mengikut masa yang saya ada. Kemudian saya juga terlibat dalam satu program bersama masyarakat melalui MBMB Melaka Bandaraya Bersejarah. Okey, MBMB ada satu program ICT yang mana mereka melakukan satu program-program pendidikan untuk masyarakat. Jadi saya dilantik sebagai tenaga pengajar. Saya ajar masyarakat, sesiapa yang berminat di negeri Melaka ni untuk membuka perniagaan online. Saya ajar tentang perniagaan online, saya ajar mereka bagaimana nak memulakan Facebook page, macam mana buat marketing melalui Facebook, macam mana membina website tanpa modal sesin pun. Jadi saya harap semoga perkongsian ilmu tersebut dengan masyarakat juga boleh menaik taraf hidup masyarakat dan juga membantu mereka untuk memperbaiki perniagaan-perniagaan mereka, untuk peserta-peserta yang telah mempunyai perniagaan sendiri. Sifat entrepreneur ni, dia bukannya kena menjual produk, dia bukan kena buka kedai jual barang. Itu bukan entrepreneur, itu entrepreneur. Jadi intrapreneur ialah bagaimana sebagai seorang staff kita mempunyai satu mentaliti untuk melakukan sesuatu yang terbaik dan di luar daripada bidang kita yang hakiki. Kemudian macam saya sebutkan tadi, sanggup menyahut cabaran, buat sesuatu yang baru, buat sesuatu yang orang lain tak buat tetapi memberi impak yang besar kepada stakeholders, kepada pemegang-pemegang taruh, sama ada kepada student, kepada masyarakat, kepada rakan-rakan sekerja, kepada universiti juga dan sebagainya. Okey. Satu lagi yang kita perlu ada ialah kita sentiasa memahami apa yang kita buat sebenarnya mempunyai impak kepada syarikat kita bekerja. Maksudnya kalau kita memberi khidmat percuma kepada masyarakat, nampak macam tidak ada satu return dari sudut monetary. Bukan entrepreneur lah, sebab tak ada membawa profit apa-apa pun kepada universiti. Tetapi apa yang kita berikan kepada masyarakat sebenarnya memberi nilai tambah kepada kehidupan mereka. Dalam masa yang sama, dia memberi image dan impak yang positif juga kepada universiti sebagai satu institusi pendidikan. Sebab kita walaupun sebagai institusi pendidikan swasta yang mungkin berorientasikan keuangan ataupun berorientasikan keuntungan,
Tapi kita tidak boleh menafikan sebagai insan ataupun manusia yang berkecimpung dalam bidang pendidikan, peranan kita terhadap stakeholder kita sebenarnya jauh lebih besar daripada yang tertulis dalam job scope kita yang hakiki. Saya mengharapkan selepas ini lebih ramai lagi staff, sama ada lecturer maupun bukan pensyarah, untuk memajukan diri, menambahkan lagi pengetahuan berkaitan dengan mungkin ilmu perniagaan ataupun melakukan lebih baik dengan dalam kerjaya kita. Semoga dia memberi lebih manfaat, bukan saja kepada diri kita, bahkan memberi manfaat kepada lebih ramai orang di luar sana.